Kita tengok pantun dahulu. Pantun ialah sejenis puisi tradisional Melayu. Pantun berbentuk terikat, iaitu bilangan baris dalam setiap rangkap telah ditetapkan. Kalau pantun tu ada 2 baris, kita panggil sebagai pantun 2 kerat. Kalau pantun tu ada 4 baris, maknanya macam ni lah, 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris dalam satu rangkap. Kita panggil pantun 4 kerat. Pantun menjadi alat pengucapan untuk mengungkapkan perasaan hiba, sayu, gembira ataupun rindu dendam terhadap seseorang. Dalam masyarakat Melayu, pantun digunakan dalam adat istiadat untuk menzahirkan penghargaan, meluahkan rasa kasih sayang, kerinduan ataupun sebagai sindiran dan juga untuk menyampaikan mesej. Contoh pantun ada pantun teka-teki, pantun nasihat ataupun pantun kiasan. Ciri-ciri pantun. Pantun ditulis dalam bentuk rangkap. Maksudnya rangkap yang ni lah. Ini rangkap. Pantun yang mempunyai 2 baris serangkap dikenali sebagai pantun 2 kerat. Yang ni sebelum ni saya dah bagi tahu. Kalau 2 baris, pantun 2 kerat. Kalau 4 baris, pantun 4 kerat. Begitulah seterusnya. Pantun terdiri daripada 2 bahagian, iaitu pembayang maksud dan juga maksud. Ada 2 bahagian. Untuk baris pertama, baris kedua merupakan pembayang maksud. Kalau baris ketiga, baris keempat merupakan maksud. Jumlah kata dalam setiap baris pantun adalah antara 4 hingga 5 patah kata. Patah kata tu maksudnya macam ni lah. Dari 1, kukup 2, membeli 3, pari 4. Jadi ada 4 patah kata. Jumlah suku kata bagi setiap baris pantun adalah antara 8 hingga 12 suku kata. Contoh. Dari ada 2 suku kata, kukup ada 2 suku kata, membeli 3 suku kata, pari 2 suku kata. 2, 4, 6, 8, 9. Jadi barisnya ni ada 9 suku kata. Antara 8 hingga 12 suku kata. Jadi baris yang pertama ni ada 9 suku kata. Rima akhir pantun ialah AB, AB, iaitu rima akhir baris pertama sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat. Contoh kita tengok, baris pertama huruf I, baris kedua huruf A, baris ketiga huruf I, baris keempat huruf A. Jadi kita lambangkan I ni sebagai A. A kita letak B. Jadi kita letak balik pari, huruf I, A, huruf A, B, huruf I balik, A, huruf A, B. Jadi ini rimanya, A, B, A, B. Rima ialah bunyi yang sama pada suku kata akhir dalam sesuatu rangkap pantun. Dalam setiap baris pantun juga ada jeda. Jeda ni ialah hentian di tengah baris pantun. Macam mana kita nak tulis pantun? Ada formatnya. Baris pertama, contohlah baris pertama. Baris kedua, masuk ke dalam sedikit. Baris ketiga, rapat ke tepi. Baris keempat, masuk ke dalam sedikit. Kalau baris 1 dan 3 sama. Baris 2 dan 4 masuk ke dalam sedikit. Untuk baris pertama, hujungnya mesti tanda koma. Untuk baris kedua, titik koma. Baris ketiga, koma. Baris keempat, titik.
Yang tu format untuk menulis pantun. Cara membaca pantun. Pantun haruslah dibaca dengan cara yang betul. Terdapat intonasi suara mendatar, tinggi dan juga rendah ketika membaca pantun. Untuk mendatar, kita lambang ataupun kita tanda seperti ini. Untuk nada suara yang tinggi, kita gunakan anak panah yang naik ke atas. Yang ini. Dan untuk suara, intonasi suara yang rendah ditandakan dengan tanda anak panah turun ke bawah macam ni. Berhentilah sebentar setiap kali selesai membaca setiap baris pantun. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Okey, saya ambil satu contoh. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Okey, orang zaman dulu sangat bijak untuk menggunakan unsur alam semula jadi dalam menyampaikan pemikiran mereka. Contoh kamu boleh tengok dalam peribahasa. Mereka sangat bijak untuk menggunakan unsur alam dalam menyampaikan mesej. Contoh macam ni pun, mereka menggunakan kebijaksanaan mereka menggunakan unsur alam. Okay. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah, tolong tunjukkan. Okay, pantun ni cantik binaannya. Kalau kamu tengok buah cempedak, dak. Saya budak, dak. Ambil galah, lah. Kalau salah, lah. Gar, AR. Belajar, AR. Jolokkan, can. Okay, kalau kita tengok, mereka sangat bijak. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah, tolong tunjukkan. Okay, cara untuk mengambil buah cempedak ni, tak perlu menggunakan galah. Kita boleh ambil biasa saja, tak perlu menggunakan galah. Dah menyampaikan satu cerita kat situ. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Okay, gambar yang pakcik ni. Buah cempedak. Tengok buah cempedak tu. Boleh ambil biasa saja, tak perlu pun nak menggunakan galah. Sampai kadang-kadang boleh tumbuh sampai terkena dekat bawah ni. Jadi tak perlu pun nak menggunakan galah. Jadi pantun tadi nak menunjukkan cara untuk ambil buah cempedak tu memang salah. Tak perlu menggunakan galah. Boleh kita ambil biasa saja buah cempedak tu. Jadi, saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Memang cara untuk ambil buah cempedak tu salah. Galah, kita tengok galah. Apa benda galah? Jadi, yang menggunakan galah. Jadi cara tu, yang tadi yang berkait dengan buah cempedak tadi, tak perlu pun menggunakan galah. Galah tu kita untuk ambil benda yang tinggi. Jadi tak perlu menggunakan galah. Kamus mini, bukan mini kamus. Ini hukum DM. Apa-apa perkataan mini mesti berada pada bahagian kanan. Kamus mini, stadium mini, karipak mini. Yang tu hukum DM, diterangkan, menerangkan. Anjung bermaksud bahagian rumah yang ditinggikan. Disanjung maksudnya dihargai. Diberkati maksudnya mendapat kebaikan. Pusaka maksudnya sesuatu yang diwarisi turun-temurun. Memikat maksudnya menangkap. Tersandung maknanya terlanggar akan sesuatu dengan kaki ketika berjalan. Untuk memikat ni maksudnya menangkap. Untuk maksud bahagian baris itulah. Guna tali memikat burung. Jadi memikat tu maksudnya menangkap. Okay, seterusnya syair. Syair ialah puisi tradisional Melayu. Syair berbentuk terikat, iaitu bilangan baris dalam setiap rangkap telah ditetapkan, iaitu 4 baris. Syair biasanya mengisahkan kias ibarat, sindiran, cerita, petua, dongeng, nilai keagamaan, nasihat
dan juga pengajaran. Ciri-ciri syair. Syair ditulis dalam bentuk rangkap. Okey, ini bentuk rangkap. Setiap baris syair merupakan maksud. Berbeza dengan pantun tadi. Kalau pantun tadi ada pembayang, ada maksud. Tetapi untuk syair semua baris ialah maksud. Ada maksudnya. Okay. Setiap rangkap syair saling berkait. Dan keseluruhan rangkap syair mengungkapkan sesuatu maksud secara kesatuan. Setiap rangkap syair mempunyai 4 baris. Rima akhir syair ialah A, iaitu rima akhir setiap baris adalah sama. Okay. Tengok syair ni. Dahulu, lu, selalu, lu, perlu, lu, melulu, lu. Jadi semuanya lu, you. Hujungnya semua huruf U. Jadi ada satu huruf saja U. Jadi U ni kita letak sebagai A. Jadi U, A, U, A, U, A, U, A. Jadi itu rima. Semua sama. Untuk syair sama. A. Okay. Setiap baris syair diakhiri dengan tanda koma. Okay. Kalau pantun tadi koma, titik, koma, titik. Tetapi untuk syair koma, kemudian barulah titik. Setiap baris syair dijajarkan selari. Inilah selari. Sama saja. Kalau pantun tadi, rapat ke tepi, masuk ke dalam, rapat ke tepi, masuk ke dalam. Yang tu pantun. Kalau syair, sama saja. Selari saja dia. Cara melagukan syair. Syair dilagukan secara nyanyian. Oleh yang demikian, suara sangat penting ketika melagukan syair. Suara hendaklah dilontarkan sebaik mungkin dengan sebutan yang betul dan juga jelas. Penyair mestilah menyebut setiap perkataan dalam sebutan baku dan bukan keinggeresan. Penyair perlu bijak memasukkan getaran dan juga lenggok yang sesuai ketika melagukan syair supaya syair yang dibaca tu indah. Gunakan gaya intonasi yang sesuai ketika melagukan syair, iaitu suara garau ni kasar untuk nada serius. Suara nipis untuk nada lembut dan juga romantik. Kalau suara tinggi dan mendayu untuk nada sedih dan suara rendah untuk nada manja. Peribumi maksudnya penduduk asli ataupun bumi putera. Duka nestapa maksudnya duka cita. Duka cita perlu dieja rapat. Susah hati. Itu pun duka nestapa. Pusara maksudnya kubur. Durjana maksudnya jahat ataupun keji. Angkara. Angkara ialah perbuatan yang tidak menunjukkan belas kasihan. Senang cerita, kekejaman. Kudrat maksudnya tenaga. Derhaka maksudnya tidak taat. Teladan ialah pengajaran ataupun iktibar. Papa. Papa kedana. Itu papa kedana, miskin. Sangat miskin. Meminang. Meminang ni maksudnya contoh saya nak melamar seseorang untuk dijadikan sebagai isteri. Itu meminang. Seantero maksudnya seluruh. Rawan. Okay, rawan boleh jadi penjodoh bilangan untuk jala. Ada maksud lain. Rawan ialah sayu, rindu bercampur sedih. Ini merujuk kepada syair tadilah. Dalam syair itu ada perkataan rawan. Rawan untuk konteks syair yang ditulis ialah sayu, pilu, rindu bercampur sedih. Maman maksudnya ketakutan ataupun bingung. Siuman, waras ataupun tidak gila. Luluh maksudnya hancur. Syair ada banyak cara untuk dibaca. Contoh kita boleh guna irama Siti Zubaidah, irama Selendang Delima, irama Hiasan. Itu contoh irama yang boleh kita gunakan untuk membaca syair.
Budak pada sejarah mesti pandai baca ni. Saya Cuba, tak tahu. Cuba dulu. Tersebutlah kisah Okey. suatu ketika tak Lagi? ready. Okey dah tu. Yang tu macam selendang. Ada 5 dayu-dayu. Sambung. Kisah tentang Okey. anak derhaka jadi teladan buat mereka. Lalai usahlah leka. Kalau irama hiasan, baca dalam Melayu. Tersebutlah kisah. Ada panjang macam tu. Pendek-pendek saja. Contoh. Beribu ampun kiranya Tuhan, atasnya hulu fakir nistawan. Daripada masgul gundah merawan, terperilah madam patik nintuan. Ini contoh syair Burung Nuri yang dibaca mengikut irama hiasan. Gurindam dan juga seloka. Gurindam ni merupakan karangan berangkap yang terdiri daripada 2 baris serangkap. Okay, namun begitu, ada juga gurindam yang lebih bebas dari segi jumlah kata pada setiap rangkap dan juga irama akhirnya. Rima akhir gurindam ialah AA. Yang ni untuk gurindam 2 baris. Okay. Baris pertama untuk gurindam mengandungi soalan, syarat ataupun perjanjian. Untuk baris yang kedua merupakan jawapan, akibat ataupun kesimpulan. Okay, contoh saya ambil satu gurindam 12 fasal ketiga. Yang ni gurindam ni terkenal lah. Gurindam 12 fasal ketiga. Untuk gurindam 12 fasal ketiga ni menceritakan ataupun dalam gurindam ni menyuruh kita untuk menjaga anggota badan kita daripada atas, tengah sampailah ke bawah. Itu untuk fasal ketiga. Contoh saya ambil satu. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Ni tak muat, saya tambah je lah kat bawah ni. Sepatutnya damping tu dekat sini tapi tak muat tu. Ini baris pertama, baris kedua. Apabila terpelihara kuping, yang ni syarat ataupun perjanjian. Kesannya ataupun kesimpulannya, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila kita menjaga kuping, telinga. Apabila kita menjaga telinga, contoh kita tak dengar benda-benda yang negatif, benda-benda yang buruk. Jadi kabar yang jahat, benda yang berita tak betul, kita tidak akan terpedaya. Kabar yang jahat tiadalah damping. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu telah pun nyata kepada hati yang tidak utang. Gurindam 12 kini mohon berhenti. Itu gurindam 12. Tapi dia cara baca tu seram sikit lah dia baca. Untuk seloka. Seloka dapat dirumuskan sebagai gurau senda yang mengungkapkan sindiran yang ditulis dalam bahasa puisi. Setiap rangkap seloka terdiri daripada 4 baris.
Namun ada juga sloka yang berbentuk bebas yang mengandungi kurang ataupun lebih daripada 4 baris serangkap. Jumlah kata pada setiap baris tidak tetap dan rima hujungnya bebas. Ini sloka. Isi sloka mengandungi unsur pengajaran ataupun nasihat tetapi disampaikan dalam nada mengejek ataupun menyindir. Sloka ada dalam lirik lagu Hutang yang dinyanyikan oleh kumpulan Flow 88. Sloka Pak Kaduk tapi dia ambil sedikit je lah. Cerita zaman dulu, Pak Kaduk gadai tanah, dia lagak ayam, bukan kepunyaannya. Cerita zaman sekarang, kau yang guna duit orang, apabila pecah tembelang, lari lintang pukang, kau tak mampu bayar sekumpang pang ala kazam. Yang tu dia ambil sedikit, tapi dia cuma ambil cerita zaman dulu, Pak Kaduk gadai tanah, dia lagak ayam, bukan kepunyaannya. Yang tu dia ambil daripada sloka Pak Kaduk. Sloka Pak Kaduk sangat terkenal. Kalau kamu tengok, ada satu lagu yang dinyanyikan oleh Roslan Madun. Aduhai malam Pak Kaduk, ayamnya menang kampung tergadai, ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran. Contoh sloka Pak Kaduk yang didendangkan oleh Roslan Madun. Sekejap saya buka. Aduhai malang Pak Kaduk, ayamnya menang kampung tergadai, ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran. Hai mudik menungkah surut, hilir menungkah pasang, ada isteri dibunuh, nyaris mati oleh tak makan. Masa belayar kematian angin, sauh di labu bayu berpuput, ada rumah bertandang duduk. Sloka Pak Kaduk, bukalah YouTube yang didendangkan oleh Roslan Madun. Sloka Pak Kaduk. Sajak berbentuk bebas dan juga tidak terikat. Ciri-ciri sajak. Sajak boleh ditulis dalam bentuk rangkap atau tidak berangkap. Contoh, puisi yang ditulis oleh Sitor Situmorang yang berjudul Malam Lebaran, Bulan di Atas Kuburan. Isinya pendek saja, bulan di atas kuburan. Tapi tafsirannya begitu panjang. Kalau kamu nak tahu tentang puisi Malam Lebaran, Bulan di Atas Kuburan ni, kamu boleh Google sendirilah. Sajak tidak mempunyai rima tetap pada akhir baris. Bilangan baris dalam setiap rangkap tidak sama. Bilangan kata dalam setiap baris tidak sama. Nada sajak berbeza-beza mengikut jenis sajak yang ingin dibaca. Nada sajak yang pertama ialah romantis. Nada yang digunakan dalam sajak yang berkaitan dengan kehidupan harian, kisah silam atau pengamatan penyajak terhadap alam dan juga manusia. Nada yang kedua, patriotik. Nada yang digunakan dalam sajak yang berkaitan dengan idea dan perasaan cinta akan negara, menentang penjajahan atau menggambarkan perasaan bangganya pada kemajuan negara. Nombor 3, melankolik, mendayu-dayu. Nada yang digunakan dalam sajak yang berkaitan dengan luahan rasa sedih, pilu, iba dan juga kecewa. Yang keempat, nada sinis. Nada yang digunakan dalam sajak yang berkaitan dengan sindiran ataupun rasa tidak puas hati terhadap mana-mana pihak dalam sesuatu isu. Dan yang kelima ialah nada protes. Nada yang digunakan dalam sajak yang berkaitan dengan perasaan marah dan geram
serta menunjukkan unsur penentangan terhadap mana-mana pihak dalam sesuatu isu. Cara mendeklamasi sajak. Tengok ejaan mendeklamasi. Mendeklamasi sajak. Okay. Tidak ada cara yang khusus untuk mendeklamasi sajak. Penyajak harus memahami dan menghayati sajak yang ingin disampaikan. Penyajak perlu tahu mana-mana perkataan yang sepatutnya diberi penekanan ataupun penegasan. Okay. Pergerakan tangan mestilah selari dengan kata yang diungkapkan. Gunakan gaya dan intonasi yang sesuai ketika mendeklamasi sajak. Penyampaian sajak hendaklah dilakukan secara sederhana dan tidak keterlaluan. Terus tengok kamus mini. Menatap maksudnya memandang dengan telitinya. Cela bermaksud kekurangan. Insan bermaksud manusia. Luput maksudnya hilang ataupun lenyap. Renek maksudnya tidak tinggi ataupun rendah. Menggamit. Menggamit maksudnya menarik. Lapuk maksudnya usang ataupun buruk. Okay, kita tengok nombor 2 tu menggamit. Pepohon renek menghijau, menggamit pandangan. Menggamit tu untuk baris ni bermaksud menarik pandangan. Cikgu, apa itu bebas? Apakah yang dimaksudkan dengan bebas? Okey, kita tengok dari segi baris rangkap. Okey, rangkap yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris. Rangkap kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris. Rangkap ketiga 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi ini dah menunjukkan bebas. Tak sama. Lepas tu kita tengok pula rima hujungnya. Okay. Yang baris pertama ada huruf H. Baris yang kedua ada huruf I. Baris ketiga huruf G. Baris keempat huruf U. Baris kelima huruf N. Dan baris keenam huruf N. Jadi kita lambangkan H sebagai A, I sebagai B, G sebagai C, U, D dan N, E. Jadi rimanya ialah A, B, C, A, B, C, D, E, E. E, E itu sebab ada N yang sama. Jadi A, B, C, D, E, E. Yang tu rima untuk rangkap yang pertama. Bacaan sajak. Tokoh ni bernama A. Samad Said, seorang sastrawan negara. A. Samad Said. Kita ini tetamu senja. Kita datang ini hanya sebagai tetamu senja. Bila cukup detik, kembalilah kita kepadanya. Kita datang ini kosong tangan, kosong dada. Bila pulang nanti bawa dosa, bawa pahala. Pada tetamu yang datang dan kenal jalan pulang, bawalah bakti mesra kepada Tuhan, kepada insan. Pada tetamu yang datang dan lupa jalan pulang, usahlah derhaka pula kepada Tuhan, kepada insan. Bila kita lihat manusia lupa tempat atau segera sesat, puja darjat, puja pangkat, segera kita insaf, kita ini punya kiblat. Segera kita ingat, kita ini punya tekad. Bila kita lihat manusia terbiar larat hingga mesti merempat ke biru laut, ke kuning darat, harus kita lekas sedar penuh pada tugas. Harus kita tegas sembah seluruh rasa belas. Kita datang satu roh, satu jasad.
bila pulang sekali, bawalah bakti padat berkat.